Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan tentang konsep disiplin dan kaitan tingkah laku remaja bermasalah mengikut teori. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Nur Aini Najwa binti Ismail bersama rakan-rakan saya Siti Sofia binti Manaf dan juga Siti Hanun binti Ghazali. Okey, untuk soalan ini akan mengemukakan 3 soalan iaitu huraikan maksud disiplin. Yang kedua, huraikan tingkah laku remaja bermasalah berasaskan teori. Dan yang ketiga adalah bagaimanakah kefahaman tentang teori tingkah laku remaja bermasalah ini dapat membantu guru meningkatkan disiplin di sekolah. Untuk soalan yang pertama iaitu huraikan maksud disiplin. Maksud disiplin mengikut Kamus Dewan adalah disiplin bererti latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh kepada tata tertib. Seterusnya, Foucault 1977 ada mengatakan bahawa disiplin merupakan satu bentuk pengawasan dan membiasakan amalan yang dikehendaki. Pandangan beliau melihat sekolah sebagai sebuah mesin pedagogi dan pelajar-pelajar didisiplinkan supaya mematuhi peraturan-peraturan. Dan seterusnya, E. Ahmeng 1990 ada mentafsirkan bahawa disiplin adalah sebagai peraturan yang dipersetujui oleh sesuatu kelompok masyarakat bagi mewujudkan tingkah laku yang baik demi kesempurnaan kehidupan masyarakat itu. Menurut laporan Jawatankuasa Kabinet 1979, antara laporannya adalah kesanggupan seseorang menghormati dan mematuhi undang-undang. Seterusnya, kesanggupan bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib. Kesanggupan menghormati hak individu lain dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Selain itu, mengamalkan tingkah laku yang baik, mengamalkan semangat tolong-menolong dan juga sanggup berkhidmat kepada masyarakat. Secara rumusnya, disiplin membawa maksud kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tertib, menghormati hak orang lain, mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Okey, seterusnya adalah jenis masalah disiplin. Jenis masalah disiplin ini terbahagi kepada 4 iaitu jenayah, kelakuan negatif, membolos dan juga penipuan. Untuk contoh kepada masalah disiplin jenayah adalah antaranya merosakkan harta benda sekolah, mencuri, berjudi, merokok, penyalahgunaan dadah dan segala kesalahan yang melibatkan pihak polis. Seterusnya adalah kelakuan negatif. Contohnya adalah berambut panjang, bercakap kasar, tidak menghormati guru, makan di bilik darjah, membuli, tidak membuat tugasan, melawan guru dan lain-lain lagi. Yang ketiga adalah membolos. Jenis masalah disiplin membolos ini adalah antaranya ponteng sekolah, ponteng kelas dan ponteng aktiviti kokurikulum, datang lambat ke sekolah, makan di kantin semasa waktu pelajaran, berkhayal, tidur dan banyak lagi. Dan yang terakhir sekali adalah penipuan. Penipuan adalah meniru dalam ujian atau peperiksaan, menyalin kerja murid lain, bercakap bohong, menandatangani sendiri buku kemajuan pelajar, berpura-pura dan banyak lagi. Yang seterusnya adalah punca tingkah laku bermasalah. Punca tingkah laku ini mempunyai 4 kategori iaitu daripada diri sendiri, daripada guru, sekolah dan juga latar belakang murid. Untuk diri sendiri adalah tahap kemahiran yang berbeza kerana pelajar mempunyai tahap kemahiran yang pandai dan juga tidak pandai, sifat ingin tahu pelajar, masalah emosi mereka dan juga bosan. Bagi guru pula,
Punca tingkah laku bermasalah ini berlaku adalah kaedah pengajaran yang membosankan juga akan membuatkan pelajar melakukan masalah di sekolah. Selain itu, penyampaian kandungan yang tidak jelas oleh para guru dan juga penyediaan bahan yang tidak relevan. Bagi sekolah pula, peraturan sekolah yang ketat juga akan membuatkan pelajar melakukan kesalahan. Sebagai contohnya, rambut lelaki perlu pendek dan pakaian perlu kemas, masukkan ke dalam seluar dan banyak lagi. Dan juga tekanan iaitu menjadi harapan sekolah. Menjadi harapan sekolah ini akan memberi tekanan kepada pelajar. Okey, yang keempat adalah latar belakang murid. Latar belakang murid seperti asuhan yang diterima, iaitu cara ibu bapa menjaga mereka, penceraian juga akan menyebabkan tekanan kepada pelajar, taraf ekonomi keluarga, tempat tinggal mereka, rakan sebaya dan juga media sosial. Okey, untuk soalan 2 iaitu huraikan tingkah laku remaja bermasalah berasaskan teori. Okey, huraikan tingkah laku remaja bermasalah berasaskan teori. Menurut Lewis M. Baker 2001, tingkah laku merupakan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Carl Rogers 1999 pula menyatakan seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan sekitarnya. Individu ini mempunyai konsep kendiri yang positif, tindak dengan lebih yakin. Menurut Alberto dan Trotman 1990 dan Axelrod 1983, apabila guru memahami pelajar yang mempunyai masalah disiplin jalankan. Terdapat 7 teori yang berkaitan dengan pendekatan tingkah laku pelajar yang bermasalah, iaitu yang pertama, teori pembelajaran sosial, iaitu Albert Bandura, teori ajukan sosial, Moffitt, teori trait personality, teori humanistik, teori tingkah laku, teori psikoanalitik, teori kekecewaan agresif. Teori yang pertama ialah teori pembelajaran sosial, Albert Bandura. Teori ini merupakan proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai pemodelan. Ia menekankan interaksi manusia dengan alam sekitar. Latihan pemerhatian mempengaruhi tingkah laku remaja. Remaja belajar memerhati tingkah laku orang lain, khususnya sesuatu yang signifikan dengan mereka, iaitu ibu bapa, rakan dan media sosial. Remaja juga akan dipengaruhi oleh persekitaran mereka. Sebagai contoh, ibu bapa menunjukkan sikap yang tidak baik kepada remaja, maka remaja juga akan bersifat tidak baik. Begitulah sebaliknya. Seterusnya ialah teori humanistik. Teori ini dipelopori oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Mereka berpendapat bahawa potensi dalam diri seseorang dalam mewujudkan esteem kendiri atau keupayaan kendiri dalam membantu mengembangkan potensi diri. Carl Rogers 1943. Maslow 1943 turut memfokuskan pencapaian potensi diri yang bermakna kepada seseorang.
Potensi diri seseorang akan menjadi lebih baik dan berkembang jika menerima rangsangan yang positif dan persekitaran yang sihat. Sebagai contoh, jika seorang pelajar berkawan dengan orang yang lebih baik, maka mereka juga turut akan menjadi manusia yang lebih baik. Jika mereka berkawan dengan pelajar yang bermasalah, maka mereka juga turut menjadi orang yang bermasalah. Seterusnya ialah teori psikoanalitik. Teori ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Teori ini dipengaruhi oleh proses psikologi tidak sedar, separa sedar dan sedar. Mereka membincangkan teori ini membincangkan perkembangan kepribadian, sifat manusia dan kaedah psikoterapi. Berdasarkan 3 ID iaitu memenuhi kehendak asas, ego, aku dengan peraturan. Yang ketiga, superego iaitu mengawal ID dan superego. Ketidakseimbangan ketiga struktur menyebabkan individu mengalami konflik. Seterusnya ialah teori ajukan sosial. Teori ini menekankan peranan ibu bapa dan rakan sebaya dalam perkembangan tingkah laku remaja. Teori ini dia menerangkan mengapa remaja terlibat dengan rakan sebaya devian, iaitu rakan sebaya yang tidak baik. Hal ini kerana wujudnya jurang kematangan semasa mencapai tahap keremajaan mereka. Hal ini berlaku apabila remaja telah mencapai tahap kematangan biologikal di usia 10 tahun dan masih tidak mengenali cara hidup atau sikap yang sesuai dengan mereka, tetapi masih berfikiran kanak-kanak iaitu tidak mempunyai panduan yang betul untuk digunakan zaman dewasa. Remaja akan tercari-cari jalan untuk menuntut status kedewasaan mereka. Oleh itu, mereka akan tertarik dengan rakan sebaya yang sama dengan mereka untuk mencapai status dewasa mereka. Hal ini kerana penolakan ibu bapa dan rakan sebaya yang baik menjadi faktor remaja mengalih untuk mencari rakan sebaya yang devian, iaitu yang kurang baik. Dengan erti kata lain, remaja ini gagal dalam pengalaman pertama mereka dengan rakan sebaya normal menyebabkan peluang sosial remaja itu tidak dapat. Seterusnya ialah teori pelaziman operan, iaitu daripada B.F. Skinner. Teori ini melibatkan penggunaan penugahan positif, negatif dan dendaan. Yang pertama iaitu peneguhan positif, iaitu ganjaran yang baik. Ia akan menggalakkan tingkah laku yang baik menjadi berulang-ulang kali. Yang seterusnya ialah penugahan negatif, iaitu pemberian sesuatu yang tidak baik tetapi menghasilkan kesan yang baik. Yang ketiga ialah dendaan. Menurut B.F. Skinner, dendaan akan meninggalkan kesan jangka masa yang pendek sahaja kerana tidak berkesan untuk membentuk tingkah laku pelajar dan dia tidak berjaya atau tidak berkesan untuk jangka masa yang panjang. Seterusnya ialah teori-teori kekecewaan atau agresif kekecewaan atau agresif. Teori ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud iaitu 1950. Teori ini menyatakan bahawa tingkah laku deviant agresif ialah salah satu tindak balas semula jadi terhadap kekecewaan yang dialami oleh manusia. Perasaan kecewa yang dialami perlakuan gangsterisme di sekolah secara semula jadi atas faktor biologi menjadi agresif apabila mereka kecewa. Yang terakhir ialah teori trait personality.
iaitu seseorang melakukan sesuatu berdasarkan trait personality. Teori ini merupakan ciri-ciri yang dapat meramalkan tingkah laku secara konsisten berdasarkan situasi mereka. Personality dapat diukur berdasarkan 5 dimensi utama, iaitu yang pertama, keterbukaan kepada pengalaman, yang kedua, sifat berhati-hati, yang ketiga, extraversion, yang keempat, senang mencapai persetujuan dan yang kelima, bersifat neurotik. Seterusnya adalah soalan yang ketiga, iaitu bagaimanakah kefahaman tentang teori tingkah laku remaja bermasalah ini dapat membantu guru meningkatkan disiplin di sekolah. Menurut Albert dan Trotman 1990, Bandura 1977 dan Skinner 1982 dan Ezelot 1983, apabila guru memahami pelajar yang mempunyai masalah disiplin, maka pembentukan tingkah laku yang tidak berdisiplin dapat dihindari dan membentuk tingkah laku yang baik. Tingkah laku dibentuk melalui pengalaman dan setiap pelajar menghadapi pelbagai pengalaman yang berbeza dan ia akan memberi kesan kepada pembentukan tingkah laku pelajar tersebut. Sebagai contohnya, guru menghadapi beberapa cabaran, antaranya ialah dalam menangani tingkah laku remaja atau pelajar yang bermasalah. Oleh itu, kefahaman tentang teori perlu diterapkan bagi menangani remaja bermasalah supaya dapat membantu guru meningkatkan disiplin di sekolah. Dalam konteks ini, kita dapat lihat bahawa guru perlu menangani pelajar yang bermasalah agar tingkah laku seperti vandalism, gangsterism, buli dan sebagainya dapat diatasi dengan baik oleh guru. Oleh itu, terdapat 3 pendekatan teori yang dapat digunakan bagi membentuk tingkah laku seseorang pelajar itu, iaitu teori pembelajaran sosial, teori ajukan sosial dan teori pelaziman operan. Yang pertama sekali adalah teori pembelajaran sosial daripada Albert Bandura. Teori ini menekankan kepada proses pemerhatian yang akan membentuk tingkah laku seseorang. Melalui ini, guru perlu menjadi model yang terbaik kepada pelajar. Bayangkan, setiap hari selama beberapa jam pelajar berada di sekolah dengan beberapa orang guru yang akan masuk bergilir-gilir ke dalam kelas untuk mengajar. Sekiranya guru tersebut menonjolkan model yang terbaik kepada mereka, mustahil pelajar tidak terpengaruh dan menjadi pelajar yang bertingkah laku baik. Sebagai contohnya, kita dapat lihat bahawa guru mengajar nilai dan peranan watak seseorang yang bertingkah laku baik dalam pengajaran dan pembelajaran dan memberikan kesan yang akan diterima jika bertingkah laku begitu. Yang seterusnya adalah teori pelaziman operan daripada B.F. Skinner. Yang pertama sekali adalah dendaan. Untuk jangka masa yang panjang, dendaan tidak akan memberikan kesan kepada pelajar yang terlibat. Dan untuk jangka masa yang pendek, mereka memang diakui pelajar yang didenda akan mengubah tingkah laku kerana terpaksa, takut malu dan tidak mahu menanggung kesakitan. Daripada sudut penugahan positif pula, remaja yang bertingkah laku baik perlu dipupuk untuk terus mengekalkan tingkah laku tersebut, iaitu dengan cara memberi pujian ataupun hadiah serta pelbagai bentuk penugahan negatif yang lain. Melalui ini, pelajar akan rasa dihargai dan diberi perhatian oleh guru. Yang ketiga adalah melalui penugahan negatif. Penugahan negatif ini sebagai contohnya, apabila pelajar tidak membuat latihan, guru boleh menahan pelajar tersebut daripada menyiapkan latihan sehingga tamat proses pembelajaran. Sekiranya pelajar tersebut sudah berubah menjadi pelajar yang rajin, maka guru perlu memberikan peneguhan yang positif. Yang keempat adalah prinsip piramid. Prinsip piramid juga dikenali sebagai grammar rule yang berasaskan kepada kenyataan kamu boleh keluar bermain selepas kamu habis memakan sayur-sayuran ini. Sebagai guru, kita boleh menyela-nyelikan aktiviti yang menarik dan dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar kepembelajaran murid.
Dan yang terakhir adalah kaedah pelupusan. Pelupusan ini memberi maksud pelakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya. Keadaan ini dapat diatasi jika peneguhan untuk sesuatu pelakuan dapat dikenal pasti atau peneguhannya tidak lagi digunakan. Teori yang terakhir adalah teori ajukan sosial, iaitu Moffitt. Teori ini menekankan peranan ibu bapa dan rakan sebaya dalam perkembangan tingkah laku remaja dan mengapa remaja terlibat dengan rakan sebaya devian, iaitu yang tidak baik. Oleh itu, guru perlu mengambil tindakan yang sepatutnya untuk mengawal tingkah laku pelajar dengan cara mendekati pelajar tersebut dan memberikan keselesaan serta kepercayaan kepada mereka untuk berkongsi masalah. Hal ini kerana pelajar tersebut mempunyai tingkah laku agresif kerana berpunca daripada masalah perhubungan dengan keluarga sehingga menyebabkan mereka terlibat dengan rakan sebaya yang bermasalah. Okey, rumusan yang dapat disimpulkan berdasarkan pembentangan hari ini adalah disiplin dan tingkah laku pelajar merupakan aspek penting dalam melahirkan individu yang berkepribadian baik dan bersasia. Guru di sekolah bukan sahaja memainkan peranan yang sebagai tenaga pelajar, malahan perlu menjadi teladan yang baik kepada pelajar melalui tingkah laku yang positif. Hal ini demikian kerana disiplin pelajar yang tidak terurus akan menggugat proses pembelajaran dan pengajaran dan sebaliknya. Oleh itu, bagi meningkatkan disiplin dan tingkah laku positif, pelajar perlu didedahkan dengan persekitaran yang positif melalui ibu bapa, guru dan masyarakat di luar sekolah. Kesimpulannya, pemahaman mengenai teori-teori merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkah laku pelajar yang bermasalah. Ini adalah rujukan yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.